Assalamualaikum. Kita bertemu lagi anak-anak dalam siri yang kedua. Siri yang kedua bab 10 tingkatan 5. Bab yang terakhir ni tak sabar dah kita nak habis ni. Baik. Cikgu imbau balik 10.1. Apa yang kita belajar ialah berkaitan dengan dadah, pemandagangan manusia, sawit, kacang soya. Ingat, kita dah ada dalam video 10.1 yang kita belajar tentang global contemporary. Hari ni kita nak belajar tentang ekonomi pula. Dah macam ambil ekonomi kita. Kita nak belajar tentang peranan Malaysia dalam hubungan ekonomi. Baik. Kalau kita tengok di sini awal-awal di sini sudah boleh soal. Ini dah boleh disoal dalam soalan objektif. Malaysia ni mengamalkan ekonomi bebas. Ini ekonomi kita. Ini kalau tengok sudah boleh disoal dalam objektif. Ini soalan objektif. Apakah ekonomi yang kita amalkan? Baik, sama juga bila kita belajar bila sebut peranan ini. Pelajar kena faham beberapa istilah dalam bab ini. Salah satunya ialah AFTA. Ini kita ASEAN Free Trade Area. Kita akan belajar tentang perjanjian tarif, cukai dan sebagainya. Baik. Okey, kita tengok satu persatu. Yang pertama ni berkaitan dengan ekonomi antarabangsa. Kita ni meluaskan pasaran ekonomi. Negara kita ni meluaskan. Macam mana masuknya di sini? Kita cuba memasarkan barangan kita dan membuat hubungan perdagangan dengan banyak negara. Nampak sini. Contoh dia kata apa sini? Kita menjual barang ke peringkat antarabangsa. Zaman dulu kita jual biji timah kan? Menjual barang ke pasaran antarabangsa. Jadi sudah tentu kita nak jual, kita memerlukan hubungan yang rapat. Jadi tengok sini. Yang pertama dia kata apa? Cikgu letak warna hijau ni. Kita meningkatkan perdagangan sesama anggota ASEAN. Okey, ini satu. Ini cikgu letak satu lah. Satu Roman. Daripada sinilah kita nampak membawa kepada kelahiran AFTA 1992. Ini boleh ada soalan objektif ni. Soalan objektif. Bila? AFTA ni ASEAN Free Trade Area. Ini ASEAN. Tengok lambang tu. Baik. Apa tujuan AFTA ni? Apakah keuntungan AFTA ini kepada negara? Ini tujuan dia. Okey, kalau kita tengok satu persatu pelajar, AFTA ini dia akan menjadikan kawasan Asia Tenggara ni. Bila sebut AFTA, dia tak boleh sebut Malaysia saja. Dia kena sebut Asia Tenggara sebagai tempat produksi yang kompetitif. Maksudnya kita boleh sama-sama mengimport dan mengeksport hasil ASEAN. Bagaimana caranya? Kita mudahkan. Bila kita nak jual ni, kita dipermudahkan dengan pengurangan tarif. Satu, cukai. Satu. Dua benda ni beza pelajar. Bila sebut tarif, nak panah ada di bawah ni. Nampak ni. Bila sebut tarif, dia letak sini. Oh, tarif. Bila sebut cukai barangan, ada bawah ni. Okey. Kalau kita tengok di situ pelajar. Apa itu tarif? Kalau soalan tarif ini ialah cukai. Dia macam bayaran yang dikenakan bila barang import. Yang diimport. Yang ni senang cerita, kita bulatkan yang diimport ni. Cukai, semua cukai macam cikgu pun kena cukai. Cukai ialah barang. Bayaran dikenakan oleh kerajaan terhadap orang perseorangan untuk pembelanjaan negara. Ini tarif barang import. Jadi beza dua benda ni. Ini juga boleh disoal. Apakah beza? Soalan tanya. Apakah perbezaan? Soalan, sorry. Dia pergi situ pula. Soalan. Apakah beza tarif dan cukai? Kedua-dua ini dia sudah tentu membawa kepada kebaikan, iaitu keuntungan kepada ekonomi negara lah. Baik, itu yang pertama.
Yang kedua, dominasi ekonomi. Negara maju. Dua. Dominasi ni maksudnya, dia lebih kurang macam maksud monopoli lah. Dia nak kaut. Jadi kita ni tak boleh sahaja bergantung pasaran domestik. Kita juga kena ada pasaran antarabangsa tu, sebab kita belajar sawit kan. Kita dapat tekanan daripada negara Eropah. Ini pasaran domestik dan juga antarabangsa. Jadi kita nampak di sini Malaysia ni, bila kita nak jual barang kita sawit tadi, dimomok-momokkan oleh negara maju, tak bagus lah, kolesterol tinggi lah, pencemaran dan sebagainya. Jadi negara maju ni buat apa? Okey, kita tengok di sini negara maju dia buat dengan pelbagai sekatan, dan sekatan satu, halangan perdagangan dalam bentuk itu rakyat dia, dalam bentuk tarif dan cukai tadi. Bila cukai tinggi, susah nak masuk, jadi banyaklah barang kita tak boleh jual. Jadi bagaimana ini bawah ini adalah tindakan kita. Macam mana kita nak pastikan barang kita jual? Tindakan kita ni, kita ada webinar kan, kita ada forum, jadi kita bawakan semua ini ke forum antarabangsa, termasuklah PBB dan ASEAN Pacific Economic Cooperation, kerjasama APEC. Ni APEC ni. Okey, itu nombor 2. Nampak? Rasionalkan tindakan kita menentang dominasi ekonomi negara maju. Rasionalkan. Secara logik. Patut tak kita menentang lah. Tentang minyak, kawalan harga, harga yang tidak terkawal. Macam contohnya minyak lah kita ambil, turun naik. Semua dikawal oleh negara-negara maju pada waktu itu. Okey. Yang ketiga. Tengok yang ketiga ni. Kalau kita tengok yang ketiga ni, pelajar. Kerjasama pembangunan ekonomi. Bila sebut ekonomi ni, dia sudah tentu dia ada segitiga ekonomi. Dia melibatkan wilayah. Pembangunan wilayah yang dimajukan bersama dalam anggota ASEAN. Antara negara yang terlibat, kita nampak ni. Maksudnya, kita ni saling bantu untuk mendapat keuntungan bersama. Tak boleh dia saja untung. Dan saling bantu-membantu. Antara negara apa? Nampak? Malaysia. Kita nampak di sini. 1 Malaysia. 2 Singapura. 3 Indonesia. Kita ni dalam segitiga inilah. Kita bantu-membantu memasarkan barangan kita. Ini namanya Sijori GT. Sedap nama ni. Di sini, bila kita bersama dengan ini, apa keuntungan kita? Ini soalan boleh tanya. Apakah manfaat dengan penyertaan Malaysia dalam segitiga ekonomi? Ini. Apakah manfaat? Soalan dia akan tanya. Apakah keuntungan? Kalau manfaat sama tahu. Faedah. Okey. Kalau kita tengok sini, dia dapat mengurangkan monopoli. Dapat mengurangkan monopoli pasangan barangan dalam ASEAN daripada negara maju. 1. Yang kedua, dapat mengurangkan kebergantungan kita kepada antarabangsa. Yang ketiga, kita ada koperasi kita sendiri. Nampak? Koperasi ASEAN, Bank ASEAN, dan kita cadangan ni, Mbak. Ni cadangan baru. Nak menggunakan wang ASEAN bagi memendung negara maju. Jadi kita nampak sini. Kalau kita nak kata sini, mengurangkan monopoli. 1. Mengurangkan monopoli. Mengurangkan kebergantungan. Dengan mewujudkan pelbagai badan yang berkaitan. Contohnya, contoh 1, contoh 2 ni contohlah. Jadi kita nampak. Ini kita cari di internet ni. Pelajar boleh carilah tentang Indonesia, Malaysia, Thailand ni. Indonesia, Malaysia, Thailand. GT ni segitiga tadilah. Sijori GT, BIMP GT, EAGA. Ini pelajar boleh cari
maklumat di internet. Okey, yang keempat, ini. Tengok buku ni pun kita dah tahu dah. Hebatnya buku ini. Ini buku di zaman Tun Dr. Mahathir dulu. Kalau kita nampak situ. Baik. Dan zaman ini kita kena ingat, kita pernah mengalami satu kemerosotan ekonomi tahun 97-98. Tahun awal cikgu dipostingkan. Okey. Bila kita katakan kemerosotan ekonomi ini, negara kita menghadapi kemerosotan ekonomi, kejatuhan nilai ringgit ini, kita dengar nama George Soros ni, yang dikatakan daripada berlaku akibat daripada apa? Spekulator mata wang. Apa tu spekulator? Baik, kita tengok di sini. Jadi, Tun Dr. Mahathir dalam bukunya Malaysian Currency Crisis ni, How and Why It Happened, dia kata. Dia kata macam mana kita nak menarik pelabur luar datang. Ini. Macam mana nak menarik pelabur luar datang ke negara kita. Jadi, bila kita menghadapi ni, sudah tentu negara maju nak ambil kesempatan lah. Negara maju nak mengambil kesempatan. Malaysia didesak. Ini siapa desak? Negara maju lah. Supaya menggunakan pelan perancangan tabung kewangan antarabangsa. Namun Malaysia ni cerdik. Bagusnya kita menolak cadangan ni. Kita tak nak. Kita nak buat ikut acuan kita sendiri. Dan akhirnya kita nampak kita menjaya menambat. Menambat ni dapat menaikkan sedikit nilai ringgit kita lah. Dan akhirnya kita berjaya membuktikan kepada dunia kita berjaya memulihkan ekonomi ni. Ekonomi negara kita pulih. Kalau ada masa, carilah buku ini tentang krisis kewangan. Kita baca tentang spekulasi ni. Seorang yang membeli mata wang asing bukan bertujuan mengimport atau melabur dalam perniagaan luar negara, tetapi ini perkataan ni, tetapi dia bukan apa, ini dia jahat ni, menjual semula pada masa depan. Dia ambil untung atas angin lah. Dia beli mata wang kita. Kalau kita menambat ni maksudnya kita letak pada kadar tertentu lah. Akhirnya kita berjaya. Pada waktu itu kaki tangan awam pun kena potong gaji pada waktu itu. Hebat sumbangan kita. Okey, yang keempat. Tadi yang ketiga, yang keempat. Yang keempat ke kelima? Kelima. Maaf cikgu. Okey, ini yang kelima. Okey, mengantarabangsakan sistem kewangan Islam. Jadi kalau kita tengok di sini, satu lagi istilah yang pelajar kena faham ialah suku. Ini istilah ini. Pelajar kena faham tentang suku. Kalau cikgu baca, sebelum cikgu mengajar, cikgu baca dulu kan. Malaysia menduduki kedudukan utama dalam indeks global berkaitan dengan kewangan Islam dalam pasaran suku terbesar dunia. Maksudnya kita ni menduduki kedudukan utama. Maksudnya baguslah ekonomi kita. Macam mana kita tambatkan macam mana kita buat di sini? Kita menubuhkan Malaysia International Center for Education in Islamic Finance. Ini kita berkaitan dengan kewangan lah. Pusat antarabangsa pendidikan kewangan Islam. Maksudnya kita uruskan dengan menubuhkan satu pusat kajian berkaitan kewangan ini. Dan kita nampak akhirnya kita berjaya lah. Ini tempat dia. Di mana ni? Kuala Lumpur lah, Petaling Jaya. Jadi kita nampak akhirnya kita menunjukkan bahawa soalan ini, bab ini dia akan terjadi kesan. Kalau pelajar kena faham tentang kesan lah. Kesan kita nampak kesan kejayaan Malaysia membangun sistem kewangan Islam. Di sini pelajar boleh cerita tentang insurans. Dia sebut insurans, kita ada takaful. Kita ada bank. Bank apa? Bank, kita ada bank Islam. Kita ada sistem Islam. Contohnya pajakan, arahnu dan sebagainya. Ini pelajar kena cerita. Bila kebat, dia memang macam itulah. Jadi sebagai rakyat Malaysia ni, kita kena sokong apa yang kepimpinan negara lakukan, khususnya berkaitan dengan ekonomi. Supaya ekonomi kita ni tidaklah jatuh
dan dapat dimajukan supaya semua rakyat dapat merasai kenikmatannya. Bukan so ada golongan tertentu je merasainya. Okey. Habis kita bagian ni 10.2. Okey. Tengok sedikit soalan kalau ada. Ini soalan contoh yang ada di sini. Kita tengok daripada modul jago Negeri Sembilan. Ini ialah berkaitan apa yang kita belajar ni. Isu global. Ini berkaitan dengan minyak sawit. Kita isu global ni. Ini soalan 1 10.1. Yang kita belajar ekonomi. Nampak sini. Ini ekonomi ni. Globalisasi. Jadi pelajar kena tengok soalan-soalan yang ada dalam modul ini. Jawab dulu baru tengok jawapan. Okey. Itu saja ni yang berkaitan ekonomi. Okey, itu saja. Kita jumpa lagi pada siri yang ketiga.